Okay, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang ke-10 kita akan teruskan dengan tajuk seterusnya, topik seterusnya iaitu berkaitan akhlak Islam. Okay, dalam akhlak ini kita akan cubalah berkongsi tentang apa yang dikatakan perbezaan antara etika, moral dan akhlak. Kita akan juga berkongsi apakah yang termasuk dalam skop atau ruang lingkup akhlak tu. Kemudian apa yang dikatakan akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Kemudian bagaimana cara untuk pembinaan akhlak dan yang seterusnya berkaitan cabaran dalam pembinaan akhlak. Okay, sebagai mukadimah dalam topik kita pada minggu yang ke-10 ini, kita kongsikan, kita cuba renung sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam bahasa Arabnya Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa selain daripada seruan ataupun dakwah Rasulullah SAW kepada umat manusia supaya beribadah hanya kepada Allah SWT, di samping itu juga Rasulullah SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak ni memang ada kaitan langsunglah dengan agama Islam, tidak terpisah. Jadi hasil daripada didikan akhlak Rasulullah SAW kepada umat, kepada manusia yang ada pada zaman Rasulullah SAW, dan hasil didikan tersebut melahirkan para sahabat baginda yang berkepribadian unggul. Sahabat. Tidak semua orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW itu dikatakan sahabat. Tetapi sahabat ni ulama memberikan erti bahawa sahabat ni ialah orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, syaratnya mesti hidup pada zaman Nabi. Kemudian yang kedua, sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia hidup pada zaman Nabi tapi tak jumpa, tak cukup syarat yang kedua. Dan yang ketiga, dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Hidup, jumpa, beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, mati dalam keadaan iman kepada Rasulullah SAW. Ada 4. Kerana para sahabat tu Abu Jahal, Abu Lahab semua hidup pada zaman Nabi tapi mereka tidak beriman, tidak mati dalam keadaan iman, maka tidak dikatakan sahabat. Jadi sahabat yang hasil didikan Rasulullah SAW ini mempunyai akhlak yang tinggi, akhlak yang unggul, sehingga dipuji oleh Allah SWT dirangkum dalam Al-Quran. Antaranya ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainlah. Kita dapat lihat bagaimana akhlak mereka tu dari segi sifat kepemurahannya, kedermawanannya, sifat perjuangannya dan sebagainya lah. Okay, jadi kita akan cuba lihat apakah perbezaan 3 perkataan ni, iaitu etika, moral dan akhlak. Secara langsung, secara directnya kita lihat nampak macam ada persamaan, etika, moral dan akhlak. Tapi sebenarnya kalau kita kaji dari sudut epistemologinya atau etimologinya, dari segi bahasanya dan juga istilahnya, maka ada perbezaan di antara ketiga akhlak ni. Okay, jadi akhlak tu, ni bahasa Arab, bahasa daripada bahasa Arab, dia adalah plural lah. Singular dia, maksudnya single dia khuluq. Al-khuluq. Dalam Al-Quran Allah menyatakan tentang akhlak ni berkaitan Nabi Muhammad SAW, kana khuluquhul, dalam sebuah hadis, kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. Bahawa Rasulullah SAW itu akhlaknya ialah Al-Quran. Khuluq. Jadi khuluq tu ialah akhlak yang ada pada setiap individu. Jadi akhlak ni secara umumnya ialah sistem atau tingkah laku manusia yang bersumberkan kepada asas wahyu atau syarak. Baik atau buruknya, akhlak tu adalah daripada buruk baiknya yang dinilaikan oleh Allah SWT. Maka tingkah laku yang berkait dengan manusia yang berasaskan Al-Quran ataupun hadis, maka itu dikira sebagai akhlak. Yang tidak berasaskan Al-Quran dan hadis, tingkah laku manusia tersebut tidak dikatakan sebagai akhlak. Kemudian etika. Etika ni ialah sistem tingkah laku manusia yang tidak bersumberkan wahyu. Dia lebih berasaskan falsafah. Falsafah. Etika berasal daripada bahasa Inggeris, etik, dan juga bahasa Greek, ethos.
Yang bawa maksud nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Maksudnya dia bukan akhlak ataupun tingkah laku bersumberkan Al-Quran ataupun hadis, tapi dia ialah tingkah laku yang berasaskan falsafah yang berkaitan dengan nilai-nilai tertentu. Itu akhlak, itu etika. Kemudian moral ni ialah tingkah laku yang ditentukan oleh etika. Maksudnya etika tu ialah tingkah laku bersumberkan falsafah, manakala moral ni ialah tingkah laku yang ditentukan oleh etika tadi. Jadi tingkah laku yang ditentukan oleh etika sama ada baik atau jahat dinamakan moral. Jadi moral ni bukan berasaskan wahyu. Jadi moral ni ada dua, moral baik, moral jahat. Yang baik ialah apa yang dinyatakan oleh etika sebagai baik, maka moral tersebut dikira sebagai baik. Maka apabila tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai jahat, maka dia dikenali sebagai moral yang tak baiklah, moral yang jahat. Okay, cuba kita lihat contoh. Apakah contoh-contoh yang ada untuk menyatakan perbezaan antara akhlak dan moral ni? Okay, kalau kita lihat pada pakaian, Islam melihat pakaian bagi seorang Muslim tu mestilah tutup aurat. Menutup aurat. Itu etika, itu akhlak dalam Islam. Dari segi berpakaian mesti menutup aurat. Jadi sekiranya orang Islam tu tidak menutup aurat, dia dikira tidak berakhlak kerana telah melanggar ketetapan Allah SWT dalam berpakaian. Tetapi moral, apabila menedahkan aurat tapi masih lagi berkelakuan baik, maka dia dianggap. Jadi kalau kita dengar ada seseorang individu kan, ataupun artis contohnya yang mengatakan tidak bertutup aurat, tidak bertudung tu tak mesti tak baik. Kan dia kata. Dia kata tidak bertudung tak semestinya tak baik. Jadi yang dimaksudkan oleh dia moral lah, bukannya akhlak. Islam akhlaknya ialah menutup aurat. Pembuktian luaran itu menzahirkan dalaman. Kalau luar dah berakhlak, maka dalamnya iaitu hatinya itu, imannya tu pun pun berakhlak, menepati apa yang Islam gariskanlah. Yang kedua, contohnya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Lumrah kalau kita lihat sekarang ni, bebas antara lelaki dan perempuan, istilahnya ikhtilat lah, ikhtilat pergaulan. Ada masyarakat yang melihatnya sebagai bermoral, selagi mana tidak melakukan perkara-perkara yang dianggap salah pada masyarakat. Tetapi kalau dari segi pergaulan bebas tu dikira sebagai tidak berakhlak. Kerana dalam Islam ada garis panduan cara bergaul antara lelaki dan perempuan. Yang ketiga contohnya bersalaman antara lelaki dan perempuan. Islam menetapkan haram sekiranya bersalam pada berlainan jantina yang boleh dikahwini, ataupun bukan mahram. Tetapi moral melihat tidak ada masalah sekiranya bersalaman demi tujuannya untuk merapatkan hubungan. Tetapi ini tidak menepati kaedah ataupun syarat dalam agama Islam, dan ia tidak dianggap sebagai berakhlak jikalau bersalaman antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Okey, skop akhlak. Okey, skop akhlak ni menurut agama Islam ada 3. Kerana iaitulah akhlak di antara manusia itu dengan Allah, orang Islam tu dengan Allah. Kemudian akhlak sama manusia, akhlak sesat dengan alam sekitar, dengan alam semesta. Yang dikatakan akhlak manusia dengan Allah tu, kita boleh lihat di sini, iaitu menjagalah hubungan dengan Allah SWT dari segi, kalau ikut secara mudahnya, mengikuti apa yang Allah suruh, menjauhi apa yang Allah larang. Itu cara kita berakhlak dengan Allah SWT. Contohnya ialah apa yang Allah suruh tu supaya beriman, beribadah dan sebagainya. Yang Allah larang tidaklah boleh melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Contohnya mencuri dan sebagainya. Jadi akhlak sama manusia ni terpecah kepada 3, diri sendiri, keluarga, masyarakat. Diri sendiri yang menjaga hak-hak yang Allah SWT telah tetapkan pada diri sendirilah. Seperti menjaga kesihatan diri, menahan marah. Kerana marah ni akan memberi mudarat pada diri sendiri jikalau tanpa kawalan. Tanpa kawalan. Dan juga bersabar, ikhlas, istiqamah dan sebagainya. Ini ialah akhlak sesama diri sendiri. Akhlak hanya bukan melibatkan hubungan
dengan orang lain, tetapi diri sendiri pun ada akhlak, ada hak yang perlu ditunaikan pada diri sendiri. Yang kedua, akhlak bersama keluarga, iaitu berbuat baik pada ibu bapa, bukan hanya ibu bapa, kepada adik-beradik dan sebagainya yang dikategorikan atau termasuk dalam ruang lingkup keluarga tadi. Bersikap adil, saling bantu, menghormati dan menjaga keluarga dan sebagainya lah. Kemudian sama masyarakat, tepati janji, jaga amanah, saling mengasihi antar sesama manusia, suruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini akhlak ataupun cara berhubungan manusia dengan manusia dalam konteks agama Islam. Akhlak bersama dengan alam sekitar ni atau alam semesta. Jadi selain daripada manusia lah, manusia kita dah sentuh tadi. Jadi selain daripada manusia tu sama ada haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun yang lainnya. Dalam kita berhubungan dengan haiwan ni, contohnya yang dibenarkan untuk dimakan dengan cara disembelih, iaitu dengan cara yang ihsan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhah wal yuhidda syafratah wal yurih zabhatah. Maksudnya Rasulullah menyatakan, apabila kamu berperang, maka berperanglah dengan cara yang terbaik. Wa idza zabahtum, apabila kamu semua menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang paling baik. Wal yuhidda syafratah, iaitu dengan cara menajamkan alat sembelihan tadi. Cara untuk menyembelih itu ditajamkan alatnya. Dan juga wal yurih zabhatah, dan rehatkan binatang yang hendak disembelih tadi. Itu ialah cara yang paling baik yang Rasulullah SAW menyatakan cara manusia, cara orang Islam ni kena berhubungan dengan binatang yang hendak disembelih dengan cara yang paling baik. Ini juga akhlak dengan binatang lah, dengan haiwan. Kita dibenarkan membunuh haiwan-haiwan yang memudaratkan seperti ular, kalajengking dan lain-lain. Dalam hadis menyatakan jikalau kita tengah solat, kita terlihat ada dua binatang yang hitam, maka kita boleh berhentikan solat, kita bunuh binatang tu kerana dia sangat berbahaya kepada nyawa. Itulah ular dan kalajengking. Kita tengah sembahyang nampak ular, boleh bunuh. Kalau kita tak bunuh dia, dia yang akan bunuh kita. Jadi kita dibenarkan membunuh haiwan-haiwan yang beri kesan buruk pada diri kita. Kemudian manusia wajib memelihara alam sekitar dan tidak boleh memusnahkan alam sekitar tanpa sebab. Ini kita boleh lihatlah dalam syarat atau undang-undang peperangan yang kita mungkin pernah belajar sebelum ni. Dalam Islam, jikalau kumpulan ataupun tentera Islam itu memasuki suatu kampung, telah disyaratkan tidak boleh mematahkan pokok-pokok sesuka hati. Itu undang-undang. Jikalau nak berperang tu, jaga alam sekitar. Pokok pun tidak boleh dipatahkan, cabut daun pun tak boleh cabut sesuka hati. Tanpa ada sebab yang diperlukan. Itu cara akhlak dalam Islam. Akhlak ni ada dua, mahmudah dan mazmumah. Mahmudah ni bahasa Arab, mazmumah pun dalam bahasa Arab. Jadi mahmudah ni akhlak yang terpuji, mazmumah akhlak yang keji atau akhlak buruk. Mana-mana akhlak yang dinyatakan oleh Islam sebagai baik, dikenali sebagai akhlak terpuji. Mana-mana akhlak atau tingkah laku yang dikenali atau diiktiraf oleh agama Islam sebagai akhlak yang keji, yang buruk, maka dikenali sebagai akhlak yang keji, akhlak mazmumah. Banyak contoh-contoh akhlak-akhlak yang baik ni, taubat, zuhud, iaitu rendah diri, ikhlas, tawakal, syukur, sabar, redha, mahabbah, zikrul maut, suka belajar, rajin belajar, menginsafi diri, banyak contoh-contoh yang baik yang membawa kepada ibadah. Semua yang memberikan pahala tu akhlak yang terbaik, akhlak yang baik, mahmudah. Kemudian akhlak yang mazmumah, akhlak keji ni banyak makan, banyak cakap. Kenapa tak boleh banyak cakap merupakan akhlak mazmumah? Kerana dalam sebuah hadis Nabi ada menyatakan, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Janganlah kamu semua ni memperbanyakkan cakap benda-benda yang bukan mengingati Allah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatul lil qalbi. Rasulullah menyatakan banyaknya cakap dalam cara yang tidak mengingati Allah SWT itu akan mengeraskan hati. Qaswatun lil qalbi, mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Dan manusia yang paling jauh daripada Allah SWT itu ialah manusia yang hatinya keras. Jadi banyak cakap memberi kesan kepada hati yang keras. Bila hati keras, menjauhkan hubungannya dengan Allah SWT. Sebab tu banyak cakap ni dikatakan sebagai akhlak mazmumah, akhlak keji.
Kemudian marah, hasad dengki, bakhil, cintakan dunia, hubud dunia, cintakan kemegahan. Hubud dunia ni, sebagaimana ada yang dikongsikan tu, al-wahan, penyakit wahan tu. Cintakan dunia, takutkan kematian. Itu akhlak yang mazmumah lah, keji. Bangga diri sendiri, ujub, kagum, riak, dan sebagainya. Banyak lagi akhlak-akhlak lain ni yang mazmumah. Okay. Antara contoh akhlak yang dianjurkan, yang digalakkan oleh Rasulullah SAW ataupun agama Islam ni, yang pertama ialah akhlak jujur. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kejujuran itu akan membawa atau menghantarkan kepada kebaikan, kebajikan. Kebajikan akan menghantarnya ke syurga. Seseorang itu akan berkata benar, akan jujur, sehinggalah dia itu dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar, orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan. Kejahatan tu akan bawa kepada neraka. Orang yang berdusta itu akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang berdusta. Jadi jujur ialah akhlak yang digalakkan dalam Islam, dan jujur itu ialah akhlak yang baik. Kemudian dermawan. Kemudian sifat malu. Rasulullah SAW itu ialah orang yang malu tinggi. Lebih pemalu daripada gadis pingitan. Ini dinyatakan dalam sebuah hadis. Kemudian iman tu juga ada banyak cabangnya. Dikatakan ada 70 lebih cabang atau 80 lebih. Dan yang paling utama ialah la ilaha illallah. Dan sifat pemalu itu sebahagian daripada iman. Jadi orang yang malu, sifat pemalu itu ialah sifat yang akhlak yang baik. Jikalau ada seorang sifat malunya tinggi, jangan marahkan dia. Kerana malu dia itulah membantu dia daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik atau yang buruk lah. Kemudian menepati janji dan sempurnakanlah perjanjian, iaitu dengan Allah dan dengan manusia. Sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Menutup aib. Menutup aib ni juga akhlak yang baik. Dalam surah An-Nur bermaksud sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang yang beriman, mereka akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Jadi jikalau kita suka mengatakan perkara yang tak betul, yang buruk tentang orang Islam yang lain, orang beriman yang lain, maka azabnya ialah tidak terperi, amat dahsyat di dunia dan di akhirat. Ini amaran dan juga ancaman daripada Allah SWT supaya orang yang beriman ni tidak menabur fitnah, tidak menceritakan perkara yang tidak betul, perkara yang tak elok tentang mukmin atau orang beriman yang lain. Kerana orang beriman, Rasulullah menyatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin tu dengan orang mukmin yang lain tu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'da. Setiap seorang saling melengkapi, saling memperkuatkan sesama sendiri. Jadi Islam akan menjadi lebih baiklah. Kemudian pembinaan akhlak. Bagaimana cara untuk membina akhlak ni? Untuk membina akhlak ada beberapa cara. Yang pertama, untuk membina akhlak ni yang pertama sekali kena membersihkan jiwa. Tazkiyatun nafsi dalam bahasa Arabnya, iaitu membersihkan jiwa. Dalam ilmu tasawuf, dia ada 3 cara untuk membersihkan jiwa ni untuk menjadi akhlak yang baik. Ada 3 T. Takhalli, iaitu mengosongkan jiwa dulu daripada perkara yang tak elok. Kemudian tahalli, menghiasi jiwa itu dengan akhlak-akhlak yang baik. Kosongkan dulu, buang dulu yang tak baik, kemudian isi dengan akhlak yang baik. Takhalli, tahalli dengan tajalli, dengan mewarnai lah akhlak yang baik tadi, diteruskan istiqamah dan sebagainya. Jadi cara pertama membina akhlak dengan membersihkan jiwa. Kemudian yang kedua dengan mendidik roh, tarbiyah ruhiyah, mendidik roh. Roh ni perkara yang tak nampak. Rohani, jasmani kita nampak badan kita, fizikal. Kita biasanya manusia ni lebih mendidik badan, mendidik jasad, iaitu mendidik, contoh pergi bersenam supaya badan nampak lebih sihat, makan untuk nambah tenaga. Tapi roh sesuatu yang tidak nampak, sedangkan roh ni lah perkara yang penting, sangat penting, kerana roh yang baik, roh yang sihat akan mencerminkan kepribadian ataupun akhlak ataupun sifat yang baik juga. Jadi caranya yang kedua, mendidik roh. Bagaimana cara mendidik roh? Kena ikutlah kaedah-kaedah yang agama Islam telah tetapkan. Kemudian mujahadah. Mujahadah ni bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh untuk membina akhlak. Berusaha membina akhlak yang baik. Kemudian kena tuntut ilmu.
belajar tentang cara membina akhlak yang betul, kemudian mendidik dan juga melatih diri supaya membina diri dengan akhlak yang telah dipelajari tadi. Kemudian menghayati Al-Quran, penghayatan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi sesekali ataupun sebaik-baiknya baca juga tafsirannya atau maksud ayat-ayat tersebut. Dengan memahami maksudnya akan membantu kita untuk lebih menghayati Al-Quran dan seterusnya dapat cuba menerapkan dalam diri kita lah. Kemudian menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai kedua hasanah. Rasulullah SAW ini ialah umat ataupun manusia yang paling baik dan berakhlak yang sangat baik. Sehingga kan akhlaknya tu dikatakan Al-Quran tu ialah mencerminkan akhlak Rasulullah SAW. Apa yang dinyatakan oleh Al-Quran tentang akhlak, akhlak tersebut ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi kita kena contohi Rasulullah SAW dalam berakhlak. Kemudian contohi juga sahabat-sahabat yang terhasil daripada didikan Rasulullah SAW dan juga ulama'-ulama'. Kerana ulama'-ulama' ni, ulama' yang benar, ulama' yang betul, mereka juga mencontohi sahabat dan juga Rasulullah SAW. Kemudian muhasabah diri. Muhasabah diri, menilai diri kita, mengkoreksi diri, mencari menilai diri kita daripada bangun tidur sampai nak tidur balik. Bagaimana keadaannya, adakah baik ataupun tidak baik. Jadi jikalau tidak baik, kena ubah kepada yang lebih baik. Itu cara membina akhlak yang ada dalam agama Islam. Dalam membina akhlak, ada cabaran-cabarannya. Cabaran-cabaran membina akhlak ni sama ada luaran ataupun dalaman. Contoh cabaran luaran yang ada, yang mengganggu seorang individu Muslim itu untuk membina akhlaknya ke arah yang lebih baik. Yang pertama, globalisasi melalui teknologi maklumat. Jadi perkembangan teknologi maklumat ni sedikit sebanyak telah mengganggu proses pembinaan akhlak. Dia mencabar atau orang kata mengganggu potensi pembinaan akhlak di kalangan individu Muslim. Kerana perkembangan teknologi ni dia telah mencabar iman, mencabar sebagainya. Kemudian cabaran dari segi penjajahan pemikiran umat Islam. Penjajahan pemikiran umat Islam. Banyak pemikiran-pemikiran yang sekarang ni telah macam-macam timbul dan telah diulaskan sebelum ni dalam kertas kerja pelajar-pelajar ni. Ada yang mengatakan antaranya ialah pemikiran liberal. Bebas berfikir, bebas melakukan apa-apa sahaja dan sebagainya. Banyak pemikiran-pemikiran yang tidak betul hedonisme dan sebagainya. Kemudian pengabaian pendidikan agama. Pendidikan agama ni diabaikan dan keutamaan diberikan kepada pendidikan yang bukan subjek agama. Maka kat sini seolah-olahnya macam ada unsur pemisahan di antara agama dan juga dunia. Jadi itu dikatakan sebagai sekular sekularisme. Jadi membezakan atau memisahkan agama dan kehidupan. Sedangkan kehidupan itu mestinya mengikut landasan agama dan begitulah agama itu menjadi panduan rujukan kepada setiap umat manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat. Kemudian cabaran yang seterusnya ialah pengaruh persekitaran. Persekitaran ini banyaklah, pengaruh media massa, teknologi maklumat, rakan-rakan. Jikalau rakan-rakan, contohnya Ahmad ni baru nak berubah diri. Katakanlah solat 5 waktu tak cukup. Dia dengar ceramah, dia kata orang yang tak solat ni kunci untuk masuk syurga tu tak cukup. Jikalau pintu masuk nak masuk syurga tu kuncinya ialah solat. Jadi kunci tu ada 5 anak kunci, ada 5 dia punya kat kunci tu ada 5 ruas tu. 5 tu dianggap sebagai solat. Maka kalau tak cukup solat, maka tak cukuplah ciri-ciri kunci untuk buka syurga. Jadi dia pun takut. Dia nak cuba memenuhi mencukupkan solatnya. Tiba-tiba ada rakan beritahu, kau tak payahlah solat. Nak buat apa solat? Jadi kawan-kawan telah menghasut, mempengaruhi niat yang baik tadi. Jadi itu juga mencabarlah, menjadi sebagai cabaran luaran untuk membina akhlak yang menepati kehendak Islam. Dan seterusnya hedonisme, suka berhibur, memenuhi tuntutan remaja, tuntutan kata
muda, jiwa muda. Sedangkan jikalau dia menepati kaedah ataupun syarat-syarat beribadah, maka dapat pahala. Jikalau hedonisme ni berhibur lebih kepada melupakan Allah, maka akan mendapat kesan yang tidak baiklah untuk akhlak, untuk diri sendiri. Kemudian kurangnya kasih sayang dan keluarga. Kurang kasih sayang juga di antara cabaran luaran yang mengganggu cara untuk membina akhlak yang baik. Suka akan mencari kasih sayang di luar yang tidak halal lah maksudnya. Okey, dari segi dalaman, cabaran dalaman dalam pembinaan akhlak, akidah yang lemah. Ni dalaman, akidah, kepercayaan, ilmu agama yang lemah. Contohnya, minum arak kan. Akibat pegangan yang lemah, minum arak dianggap tidak memberi kesan mudarat kepada diri sendiri dan juga pada agama. Jadi, itu sedikit sebanyak mengakis kepercayaan dan lama-kelamaan akan mengganggu akidah yang betul, kemungkinan akan terkeluar daripada agama Islam. Sangat bahaya. Kemudian kejahilan tentang agama, ilmu yang tidak cukup tentang agama akan membantutkan untuk membina akhlak yang menepati kehendak agama Islam. Kemudian penyakit psikologi yang kronik. Penyakit psikologi yang kronik ni berpunca daripada masalah-masalah yang ada dalam diri dah. Jikalau tidak dikawal, dicarinya, maka penyakit ini akan mengganggu proses pembentukan akhlak lah. Ini dari segi cabaran dalaman. Kemudian mengikut hawa nafsu. Lebih kepada mengikut hawa nafsu. Terikut-ikut dengan nafsu akan bawa kepada akhlak mazmumah dan membantutkan juga proses pembinaan akhlak yang menepati kehendak Islam. Sebab tu kita belajar sebelum ni, ibadah tu antara kesan baiknya ialah akan dapat membantu individu Muslim tu mengawal nafsu dengan berpuasa. Dengan beribadah dapat membantu membina akhlak lah. Jadi saya tidak langsung beribadah itu membantu membina akhlak yang baik. Okey, bagaimana cara menyelesaikan? Cara menyelesaikan akhlak-akhlak yang cabaran-cabaran ini, yang pertamanya menginsafi diri sebagai hamba Allah, mengenali bahawa diri kita tu sebagai hamba Allah dan kena mensyukuri atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita akan cuba menjadi hamba yang terbaiklah. Kemudian yang kedua, pendekatan berhikmah. Kita berhikmah ni, contohnya kalau kita hendak menegur kawan kita, rakan kita yang tidak berakhlak dengan akhlak yang baik, pendekatan perlulah pendekatan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jikalau hendak berbahasa dengan cara tegur dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, memahami tasawur gambaran Islam serta menghayatinya secara menyeluruh. Kena mengetahui, belajar dan faham. Kemudian menghayati apa yang dikehendaki daripada ilmu tentang agama Islam tadi. Dan dipraktikkan secara menyeluruh. Maka akan dapatlah membina akhlak yang baik. Kemudian yang keempat, mencari hikmah yang tersembunyi di sebalik apa yang berlaku. Contoh, katakanlah kurangnya kasih sayang sama ahli keluarga. Kita tidak boleh terikut-ikut dengan hawa nafsu. Kerana menginsafi diri dan mencari hikmah yang tersembunyi. Kenapa berlaku? Cuba ambil hikmah tersebut dan menjadikan sebagai penguat untuk membina akhlak ke arah yang lebih baik lah. Yang kelima, memahami sirah perjuangan Rasulullah SAW dan perjuangan para mursalin dan mengambil iktibar daripada usaha perjuangan mereka. Jikalau mengkaji, mempelajari, mendengar tentang kisah-kisah Rasulullah SAW ni, bagaimana dalam perjalanan menyampaikan dakwah tu diuji dengan pelbagai ujian, dihina, disakiti dan sebagainya. Jikalau menghayati akan dapat menguatkan lagi jati dirinya seorang individu Muslim dalam meneruskan atau membina akhlak untuk mencontohi sebagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupan. Seterusnya, mengamalkan cara hidup Islam secara menyeluruh. Cuba mengamalkan. Dengan mengamalkan hidup Islam, akhlak-akhlak yang terkeji, akhlak-akhlak yang tidak baik, akhlak-akhlak yang buruk tadi akan dapat dijauhi dan seterusnya akan membina akhlak-akhlak yang baik sahaja dalam diri individu Muslimah. Dan seterusnya mengamalkan ajaran Islam dalam semua aktiviti kehidupan. Telah setkan dalam fikiran, bermula daripada bangun tidur sehinggalah hendak tidur semula, berazam untuk mengikuti apa-apa juga yang telah Islam tentukan, gariskan. Bangun tidur, baca doa bangun tidur. Kemudian mandi. Cara mandi macam mana? Ambil air semayang,
bangun subuh awal, ambil semayang, lepas tu semayang, baca Al-Quran, sehinggalah tidur, nak pun baca doa balik. Maka dengan amalan ajaran Islam dalam semua ruang lingkup kehidupan ni akan membantu diri menjadi Muslim sejati dengan mengamalkan akhlak-akhlak terpuji dan dapat menjauhi akhlak-akhlak yang keji atau yang tidak baik. Itu sedikit berkaitan perkongsian kita pada minggu ni, iaitu berkaitan akhlak dalam Islam. Okey, jelas tak saya punya perkongsian?